داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال النبي صلى الله عليه وسلم الخير في وفي أمتي إلى قيام الساعة وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم في زمان من ترك منكم عشر ما أمر به هلك وسيأتي زمان من عمل منهم عشر ما أمر به نجا صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم. Alhamdulillah, tuan-tuan dan saudara yang mulia, Allah SWT telah bangkit Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan korong paling buruk sekali. Korong hak tak molek sekali. Itu di masa Allah Ta'ala bangkit Nabi. Manusia di masa itu rupa manusia, lahiriahnya manusia, tapi di dalam dia bukan manusia, binatang. Orang ada dua mata, dua telinga, dua mulut, dua tangan, dua kaki. Orang jalan, makan, boleh kecek. Tetapi hakikatnya akhlak bukan manusia lagi, binatang ni. Kehidupan mereka itu adalah hayawanat, kebinatang ni. Kerana nak buat manusia, buat bentuk tubuh manusia ni adalah kerja Tuhan. Tuhan tak ada suruh kita dak. Tubuh kita, anggota kita ni Tuhan buat. Dan Tuhan tak bagi peluang kita ikhtiar. Tak ada usaha, tak boleh. Nak pisah tak boleh. Hidung macung, hidung tak macung, kulit putih, kulit hitam, nak buat tak boleh balas tu. Jari 10, jari ketok, semua duduk dia belakang. Sebab tu Tuhan supaya kata kena watin wazaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Demi buah tin, buah zaitun, bukit Tur Sina, dan demi negeri Mekah yang aman. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami jadikan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Rupa molek belakang. Tapi supaya manusia jadi manusia, Allah Ta'ala serah pada kita sendiri. Kita boleh usaha. Bahkan kita kena usaha. Nabi telah usaha, binatang telah jadi orang. Kehidupan jahiliyah adalah binatang, berzina, bunuh anak, bahkan lebih pada binatang lagi. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka itu seperti binatang, bahkan lebih lagi. Binatangnya. Tapi supaya nak jadi manusia, Allah Ta'ala bagi peluang kita ikhtiar jadi akhlak manusia. Dan Allah Ta'ala supah dah Quran 7 kali. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma taha wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Patu akhir ayatnya qad aflaha man zakkaha. Demi matahari dan cahayanya, demi bulan yang mengiringi matahari,
demi siang hari apabila cerah ia, demi malam apabila gelap ia, demi langit, demi bumi, demi diri seseorang, dan demi Tuhan yang menjadikan, membetulkan dia. Qad aflaha man zakkaha, beruntung berjayalah orang membaiki diri dia. Sebab tu kata ulama, buat betul tubuh kita ni Allah Ta'ala supah 4 kali. Supah dengan murah tinggi, buah zaitun. Tapi supaya manusia jadi manusia, Allah Ta'ala supah dengan benda besar. Dengan matahari, dengan bulan, dengan langit, dengan malam, dengan siang. Sebab tu untuk betul tubuh kita ni adalah Allah Ta'ala buat. Dan Allah Ta'ala tak bagi peluang kita usaha. Tapi supaya membentuk kita jadi akhlak manusia, maka Allah Ta'ala buat juga, tapi peluang kita boleh usaha. Sebab tu Allah Ta'ala katakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami akan jadikan manusia dalam sebab betul. Kami jadikan manusia. Tapi untuk bagi orang, qad aflaha man zakkaha. Berjayalah dunia akhirat orang usaha bagi diri dia. Allah Ta'ala kata khalaqna dak. Siapa-siapa baki diri dia. Allah Ta'ala guna isim mausul, isim mubham. Tino jatah, kaya sesak, arah ajam, alim jahil, ikut orang tinggi, orang hakim, mahkum, rakyat atau kerajaan atau rakyat, tak kira semua, makan umum semua. Man masuk habis. Kerana orang ngaji isim mubham masuk habis, ikut dia. Allah Ta'ala bagi peluang kita kena usaha. Kalau tidak, cuma kita kehidupan kita, walaupun kita tubuh manusia, tapi dalam hati kita binatang ni. Akhlak kita binatang, rapah, makan orang, curi orang, menyambung, kecap bahau, tindah menindah, zalim menzalimi, zina, habis sifat binatang ni. Dari kita ni tidak ada sifat manusia, peri kemanusiaan tak ada sekehabo. Sebab tu untuk betul manusia ni Allah Ta'ala bagi peluang kita kena usaha. Usaha jadi manusia. Sebab tu Allah Ta'ala kata qabla aflaha man zakkaha. Qad aflaha man zakkaha. Berjayalah dunia akhirat usaha baki diri dia. Peluang kita. Sebab tu tubuh kita Allah Ta'ala supah 4 kali, dan untuk supah buat betul manusia 7 kali. Nabi usah bagi manusia dengan apa? Kerja dakwah. Sebab itu kata ulama, Allah Ta'ala bakit Nabi dalam seburuk-buruk korong. Korong paling teruk sekali. Tapi dengan usaha Nabi cuma 23 tahun berubah jadi korong paling baik sekali. Hingga Nabi kata khairul quruni qarni. Korong pertama 120 tahun ialah umur sahabat. Bukan 100 tahun satu korong Nabi. Korong Nabi hingga sahabat sukhai sekali. Lebih kurang kata ulama 120 tahun. Sahabat terakhir sekali. Baru habis korong Nabi. Masuk korong yang kedua. Itu korong sahabat. Khairul quruni qarni. Sebaik korong adalah korong aku. Thummal lazina yalunahum. Thummal lazina yalunahum. Sebab tu Nabi telah ubah. Dengan kerja dakwah, Nabi telah ubah manusia. Daripada seburuk manusia, daripada binatang jadi orang. Dalam hadis Bukhari, dulu orang-orang jahiliyah, tindah menindah, zalim menzalimi. Tahap pertama Nabi usaha, tingkat sahabat kehidupan dia, muasyarat dia. Hingga Nabi kata sahabat, al-muslimu, Muslim yang sebenar, yang sempurna, al-muslimul kamilu. Lafaz Arab apabila itlaq itu al-muslimu ay al-muslimul kamilu. Muslim yang kamil, mukmin yang kamil. Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ialah mereka yang selamat segala orang lain daripada lidah dia. Lidah dia tak menyakiti orang lain dan tangan dia tak menyakiti orang lain. Itu Muslim yang kamil. Man salimal muslimuna. Itulah kak pertama.
Akhir nak tahap lagi. Jadi berhenti pada bercuri. Tangan tak curi orang, tak menyakiti orang lain. Tahap kedua pula, orang panggil bagi it'am. Bagi makan. It'amut ta'am minal iman. Dalam hadis Bukhari, bagi makan ni kepada orang setengah pada iman. Naik darjat sikit. Daripada dah umit orang dulu, berhenti tu molek dah. Berhenti tu molek dah. Berhenti curi, beri molek dah. Tapi orang molek lagi, apa haidah kita tukar, ubah wi pada orang pula. Orang tu lah sahabat daripada dulu umit orang, tapi jadi wi pada orang. Tu tahap yang kedua, tangga kedua. Kita makan daging, bagi ikan ke orang. Kita makan isi, kuku ke orang pun tak apa dah. Nabi kata memberilah, ada kuku kambing tak apa. Ikram pada orang lain. Akhir Nabi tekak lagi. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tekak lagi. Daripada wi ke orang tu, tekak lagi wi hak kita makan daging, wi daging ke orang lain. Orang panggil musawat. Bukan sekadar it'am, bukan musawat, persamaan kita dengan yang lain. Hingga Nabi tengok Abdurrahman ibn Auf pakai. Hingga sahabat tengok Abdurrahman ibn Auf pakai, serupa dengan hamba dia. Orang Arab dulu tokai pakai yang lain, hamba pakai yang lain. Hingga Nabi pesan, kalau tak sempurna iman kamu, walaupun hamba kamu, apa yang kamu pakai, itulah hamba mu pakai. Sama. Orang panggil musawat, nak derajat lagi. Daripada dulu orang meh orang lah ni, jadi orang weak, orang supah dia. Ini 3 tangga. Apa panggil al-musawat. Tangga yang tinggi sahabat dapat dengan terbiah oleh Nabi SAW. Gapa al-ithar. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ini nombor 1 sahabat. Diubah oleh Nabi dengan usaha abah Nabi buat, usaha dakwah Nabi buat, hingga sahabat sanggup kita lapar, dia mau kenyang. Cerita air dalam media perang. Minta air, orang mari hala air, dengan suara panggilan air. Bagi dia lebih berhajat, aku tak apa. Itu sahabat boleh buat. Daripada dulu sifat sahabat meh orang. Zolimi, tinah meninah, lani sanggup dia lapar, dia mau kenyang. Orang tullah tapi sifat berubah. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan bukan seorang sahabat, kebanyakan sahabat. Cerita pala kami kita dengar semua cerita air. Siapa 7 orang mati, kelik tengok ni mati, semua mati habis sini. Itu sifat bukan ada di seorang sahabat, semua sahabat. Nabi telah ubah dengan kuat kerja dakwah ni. Dari dulu sifat kebinatang ni jadi sifat lebih pada manusia lagi, sanggup diri lapar. Cerita pala kami kita dengar semua dah. Tu isar yang ada pada sahabat. Kita dengar semua adalah hayatus sahabat. Seorang sahabat Nabi, tetamu Rasulullah. Nabi tanya, lapar masuk Madinah. Nabi tanya, siapa tangguh nak bagi makan pada tamu aku ni? Seorang sahabat kelik syarat dengan bini dia lah mana. Tak ada makan ni, ada sekak nak kambing untuk anak kita makan. Semulai. Kata tu lelaki semulai. Ini tetamu Rasulullah. Ini tetamu Rasulullah semula. Dan kita tidurkan anak kita waktu ia jenera. Dan kita jamu waktu malam kita walalah tangan mampu pelita. Buat bahan fikir pelita. Nak puas hati tetamu Rasulullah. Cerita tu dengan Nabi kata tu yuk siru isar, jangan lapar, jangan anak lapar, jangan bini lapar. Itu sifat yang dibentuk oleh Nabi. Sahabat sanggup. Tuyuk sirun isar. Sanggup
mujahadah diri dia. Janganlah, tak apa, kita lapar, tak apa. Nabi betul sabar. Sebab tu daripada seburuk-buruk korun, jadi korun yang paling baik sekali. Fatimah radhiyallahu anha, bini Nabi anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, Fatimah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tu baik pada rumah dia, tu baik pada masjid pagi. Dalam hayatus sabat, tu baik pagi. Sudah sembahyang isyraq, kelak ditanya bini dia, ada makan ni ke tak? Bini yang pertama kata tak ada. Ditanya bini kedua, ada makan ni ke tak? Tak ada makan ni. Habis segala seluruh bilik bini dia. Lebih kurang 9 bilik. Bini Nabi 9 bilik, 10 bilik. Karena Khadijah mati dulu lagi, bini Nabi 11 mesti, tapi bilik itu 9 ya. Itu 10 ya. Bini Nabi adanya 10. Lepas tu pula awak gilenya 9 orang. Karena Saudah ia hadiah malah dia kepada Aisyah radhiyallahu anha. Saudah bintu Zam'ah. Nampak Nabi nak cerah dia, tablah Rasulullah jangan cerah hamba, minta hamba jadi bini Rasulullah, dan malah hamba hadiah pada Aisyah radhiyallahu anha. Jadi malah dia Nabi tak kena pergi bilik dia. Jadi Nabi gilis 9 orang bini. Bini dia ada 10 hidup sekali. Khadijah mati dulu lagi. Mati di Mekah lagi. Tanya ada makan dia ke tak? Tak ada. Kelak anak dia Fatimah radhiyallahu anha ada makan dia ke tak? Tak ada. Tak apa, ayah nak pergi sejid. Nabi ukam masalah Nabi pergi sejid. Tak apa, ayah nak pergi sejid. Tak ada kata nak pergi kedai bergetar, nak pergi cari Tuhan. Kerana yang buat masalah Allah Ta'ala, dan selesai masalah Allah Ta'ala. Ada masalah cari Allah, berdoa dengan Allah, minta dengan Allah. Pia yang sebenar hajat kita Allah. Siapa yang bagi makan daripada kita Allah. Pia bagi makan minum daripada kita Allah. Siapa yang bagi sihat pada kita Allah. Siapa yang buat kita sakit Allah. Siapa buat kita kaya Allah. Buat kita sesak Allah. Tahu apa kita tak cari Allah. Fafirru ilallah, cari Allah. Cari Allah. Nabi ajar cari Allah. Ada masalah cari Allah. Pia yang buat masalah Allah Subhanahu Wa Taala. Pia menyelesaikan masalah Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu fafirru ilallah, mulailah cari Allah Taala, banyak-banyak pergi jumpa dengan Tuhan. Itu ajaran Nabi. Ada masalah Nabi cari Allah. Ayah nak pergi sejid. Tu ada masalah makannya tak ada nak makan. Nabi buat kena cari Allah. Kau makannya kita dalam genggaman Allah. Sehat kita dalam genggaman Allah. Sakit kita dalam genggaman Allah. Cepat-cepat kita cari Allah, berdoa dengan Allah. Bangun tahajud malam, doa dengan Allah Ta'ala. Kalau pandai bahasa Arab, doa dalam sujud. Pertawa diri tu ada ke tak orang ada hajat, nak makan ni. Kalau minta kepada aku waktu ni, aku sepenuh hajat dia. Ada lekat hotel, minta lepas hotel waktu ni, aku sepenuh hotel dia. Pia sakit, minta sihat, aku akan bagi sihat pada dia waktu tahajud. Bertawa diri pada hamba dia. Tapi kita tidak kekok sebab saya gelugur dah. Nak bangun berat. Bangun tempat, menghadap Tuhan. Tak boleh lagi, minta lagi. Kerana Nabi ajar cari Allah. Ayah pergi sejid. Masjid tempat Allah Ta'ala. Kita dengar orang ulama dalam hadis Nabi kata, satu orang yang boleh duduk bawah arasy ilahi, apa dia? Orang yang hati dia takluk dengan masjid. Balah mana hati takluk dengan masjid? Balah mana rupa dia? Waktu Amor duk keluar dari Pakistan dulu, lepas pada mengaji dulu, ya buat tin 353 obrom dia. Gapo? Dan ya buat biopsi.
Gapo mana rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Lah ni kita jadikan pusat kita dalam masjid kelak rumah kita. Lepas tu nak pergi kedah dekat rumah kita, masuk masjid. Lepas tu daripada masjid kita pergi kedah. Sudah hajat kita kerja mana, gapo nak pergi mana, nak pergi mata apa, masuk masjid. Serah masjid kita pergi mata, kelak mata masuk masjid, kelak daripada masjid kelak rumah kita. Baru nurun ala nur. Karena masjid nur, daripada masjid kita pergi kedah, kita bawa nur pergi kedah. Nak kelak rumah, nak kelak masjid dulu. Kita ni kelak keluar masuk masjid. Sebenarnya kalau boleh buat sungguh hati mu'allakun, nak kelak rumah, nak kelak masjid dulu, baru hati nak pergi masjid semua. Bukan pergi semaya, boleh jadi semaya sunat 2 rakaat. Hati kita, kalau pakai ada sikit selalu ala masjid saling semaya. Itu mana rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Nak pergi kedah pergi masjid, nak pergi kerja 10 hajar, tak apa, kerja kerajakan, pergi masuk masjid, pergi tempat kerja. Kelak kerja masuk masjid, kelak di rumah. Tu kata ulama, rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Sebab tu tuan dan saudara Nabi, pergi masjid ada masalah. Kita nak ajar cari masjid, cari Allah Ta'ala. Fafirru ilallah. Larilah kamu cari Allah Ta'ala. Nabi pergi. Hamba Fatimah buat kelik makan nes makuk roti 2 keping. Fatimah katakan aku tak saya makan. Nak wi dai makan, nak wi nabi makan. Nak wi dai makan. Aku tak saya makan, nak wi dai makan. Tu kerana sanggup tu tak isar orang panggil bagi pengorbanan ni. Ya jangan dia lapar, laki dia lapar. Anak dia Hasan Hussein lapar, jangan anak dia lapar, jangan dia lapar. Jangan suami dia lapar, nak Rasulullah makan. Gitu buat Nabi mari. Nabi klik mari rumah ya, dejat kai, dejat. Ya Rasulullah makan ni ada. Nabi pergi buka tengok. Buka penuh roti. Lepuyuk. Gula penuh puyuk. Alhamdulillah. Mek mana Fatimah? Ya paling tengok cakap 2 butir penuh puyuk. Paling tengok penuh puyuk. Qalat hiya min indillah. Inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah Ta'ala hatta mari. Allah Ta'ala bagi rezeki tak ada hisab. Alhamdulillah. Nabi kali kedua. Dulu alhamdulillah roti tak ada, ada roti. Ni alhamdulillah apa? Anak orang dakwah kecek rezeki daripada Allah Ta'ala. Anak kita lah no. Piyawi ni. Anak Nabi kata kena. Qalat hiya min indillah. Inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Ucapan yang terbaik pada mulut Fatimah supaya ucapan Siti Maryam waktu duduk di atas mihrab. Tu mujur kali kedua Nabi alhamdulillah. Sebab Fatimah sanggup lapar nak wi dai makan kerana dakwi orang dakwah sebenar Allah tetamu Rasulullah. Macam mana Jabir tadi, jangan tak makan nak wi sepenuh tetamu Rasulullah, jangan lapar, maka dapat turun ayat Quran mari puji pada Jabir. Tak ingat nama sahabat Jabir ke dia tak ingat. Maaf saya tak ingat nama. Pujilah Quran. Dan kita lah ni tuan-tuan dia dakwah orang dakwah tetamu Rasulullah. Masuk kapal kita jamung dia. Dengar Kerkuzari di Pakistan dulu. Orang Pakistan mari Merkah Jala dulu. Dia bayar, dia kata satu kampung kawasan Punjab. Punjab ni kawasan dekat dengan Rewan itu. Kawasan itu orang banyak agama. Beraneka agama. Semua kubur pun banyak. Syiah pun banyak. Punjab ni tak ada arah dah. Dan kawasan Punjab ni kurang benar orang apa dakwah. Ada mari kat ni bukan orang Punjab, orang Posto. Peratan. Orang Punjab kurang sikit.
Tapi ada satu kampung, yang kata dipanjak satu kampung, 100%, 100% orang dakwah. Ada satu kampung. Ya Kurkuzari Merkajala. Satu kampung tu 100%. Orang dakwah berlaku. Dia tanya orang situ sebab apa ke sini orang dakwah 100%. Panjak ni kurang mana dakwah kawasan Panjak? Kurang. Dia kata kerana satu ketika dulu satu jemaah masuk di kampung ni. Dan masjid kena kunci. Nak masuk tak boleh. Maka jemaah kena duduk luas saja. Buat taklim di luar. Dalam masjid ada email dalam masjid. Duk tidur le sejik. Dan masjid kunci. Jemaah nak masuk tak boleh, buat taklim luar. Taklim setengah jam lebih kurang. Tok email le sejik bangun. Tok guru, tok biasa tok email sana ulama bangun. Buka pintu sejik. Nampak jemaah ada, hadap kanan musing. Kok kanan. Lepas tu musing kok kiri. Masuk sejak mula. Duk gelisah, duk gelepak, tu baik pula. Musing kanan, musing kiri, masuk 3 kali. Masuk sejak 3 kali, tu baik 3 kali dah. Lepas tu kali kepak, tu baik sejak hidup dengan jemaah. Jemaah tanya, muli sahab dia cari apa saat ni? Musing kiri mari 3 kali, cari apa? Aku mimpi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari hadap aku. Akik tukak nak godai aku. Tok imam mudak tidur, tetamu aku duduk luar. Orang dakwah tetamu Rasulullah. Kita nak baik mana tetamu Rasulullah tak ada dalam ni. Dalam ni kita bantu orang dakwah, bagi makan pada orang dakwah ada tetamu Rasulullah. Ni ramai-ramai tak ada podah ni. Kita dah ada banyak hari pun 3 hari jadi orang mungkin dah. Jadi anak tepat dah anak mari lagi tetamu. Kena melia pada tetamu nak ingat anak mari lagi esok banyak lagi tetamu Rasulullah. Pak kita kena jadi tuai rumah tetamu lagi, dak berebut dengan dia lagi tetamu juga kita tak yalah dah kita ni. Kena tuai rumah dah kita ni. Kerbaikan tepat mek semaya, jamak bagi kesenangan pada tetamu Rasulullah. Ingatlah tu. Kerana orang ada 3 hari, maka tak kira hari masuk kita baik panggil orang mungkin, orang bermukim. Jadi anak tepat, bukan musafir lagi. Jemaah kena semayar, wajib semayar bila tak boleh. 3 hari, lebih pada 3 hari, maka orang mungkin anak tepat. Pak orang mari, demo tetamu. Sebab terkerbaikan ada masalah apa je berebut dengan dia tak ada berebut, kerbaikan dengan dia. Kita nak tepat. Ingat ni tetamu Rasulullah. Macam mana sahabat dulu buat ni tetamu Rasulullah. Aku lama bagi setan. Rasul mimpi, tok imam mimpi. Jumpa dengan Nabi tengah hari tu. Tidur tengah hari mimpi jumpa Nabi. Hebat juga tok imam tu pun. Ya orang molek juga. Nak godai dia. Tetamu aku duduk luar. Aku tu baik cari musingkan tetamu Rasulullah. Tak ada. Fuakmu aku nampak tadi dah. Tapi 3 kali cari tak ada, aku yakin fuakmu adalah tetamu Rasulullah. Seorang tu guru dalam kampung tu pahai dakwah. Sutai kampung 100% pahai dakwah. Tenawi pahaya tetamu Rasulullah. Sebab tu tuan-tuan dan saudara kita nak oyak ubah yang dibuat oleh Nabi. Sebab tu kata ulama, Nabi lahir di masa seburuk-buruk korun. Dengan usaha dakwah yang dibuat oleh Nabi SAW hingga Nabi kata khairul quruni qarni. Korun yang paling baik korun aku. Thumma allazina yalunahum. Thumma allazina 3 korun. Hak molek lepas tu tak boleh jamin dah. Kurung. Nabi upah dengan kerja dakwah.
Dengan kerja dakwah gedek kita lain Allah Ta'ala kita ubah kita. Bukan orang jahat sekarang kita lebih pada kita lagi, tapi Nabi telah ubah. Dengan kerja dakwah berubah perak orang. Dengan takazak agama, orang berubah sanggup sambil ke takazak agama. Kerbaikan kita ni Allah Ta'ala ubah orang lain. Pengerbanan kita ni setagi nak baca hayatul sahabat masalah takazak. Bala mana sahabat sambut takazak, orang dapat hidayah. Sebab tu kerja dakwah kerja hebat. Sebab tu kata Maulana Said Ahmad Khan, kalau orang tak berubah dengan kerja dakwah lagi, tak ada benda nak ubat, dia dah habis ubat. Sejahat-jahat pada manusia, jadi sebaik-baik manusia kerja dakwah. Sebab tu Nabi kata al khairu fiyya, kebaikan duduk di aku, wa fi ummati, dan duduk di umatku ila qiyamis sa'ah, hingga hari kiamat. Ada Nabi, al khairu fiyya, kebaikan duduk di aku, wa fi ummati, dan duduk di umatku ila qiyamis sa'ah. Sebab tu kata ulama, benda-benda yang Allah Ta'ala bagi pada Nabi dulu, Allah Ta'ala bagi pada ini umat. Hak ada di Nabi dulu, pada ini umat. Ada di Siti Maryam. Khilaf ulama, ada setengah kata bukan Nabi, ada setengah kata Nabi, wali saja. Allah Ta'ala bagi buah-buah di luar musim dia. Zakaria masuk, Ya Maryam anna laki hadha, qalat hiya min indillah, inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah Ta'ala hantar mari, Allah Ta'ala bagi rezeki dengan tak ada hisab. Tu Maryam, khilaf ulama, ada setengah tak Nabi, ada setengah tak wali. Dan ada di Fatimah radhiyallahu anha, anak Nabi, bukan Nabi, tapi Allah Ta'ala hantar makan roti. Khubayb igat orang kena tahu, orang jadi hamba orang dan jual pada orang musyrikin Hindun. Nak bunuh dia, nak balas, sakit hati. Khubayb ni pergi Badar bunuh ayah dia. Hari pertama, hari kedua, pisah duk tangan dia. Pak anak tuai rumah kita main dapat tu. Oh kenalin cakap. Kenalin. Khubayb tamu tak kenalin. Mudah-mudahan aku tak buat anakmu, aku tak buat perakan dah. Orang tino terlepas pada lama-lama Khubayb kena bunuh juga. Tapi duduk lama yang masuk selera. Ya tengok. Khubayb dah makan buah-buah di luar musim. Buah kayu di luar musim. Ini kelebihan ini umat. Ibrahim AS masuk dalam api, api tak makan. Orang panggil mukjizat. Tak apalah dia Nabi, tapi sahabat Nabi, bukan sahabat tabi'in. Abu Muslim Al-Khawlani, dia telah dihantar oleh Abu Bakar pergi ke Yaman untuk dakwah Aswad Al-Ansi yang telah mengaku diri jadi Nabi. Di Yaman dua orang mengaku jadi Nabi. Satu Musailamatul Kadzab, yang kedua Aswad Al-Ansi mengaku jadi Nabi. Dan banyak pengikut. Kalau Nabi belum mati, Fak ni mula dah timbul belada. Baru Nabi mati, lalu dah banyak orang paling cari Fak dia. Dua orang Nabi palsu. Satu Musailamatul Kadzab, yang kedua Aswad Al-Ansi. Dan Abu Bakar telah hantar Abu Muslim Al-Khawlani pergi dakwah Aswad Al-Ansi. Pergi siapa igat demo, pergi sore, berkah tangan, berkah kaki, lepas masuk dalam api. Api sungguh ti dan nyala tali, putus tali mengikat, tapi tuai bulu roma seorang buat api tak akhir. Bukan Nabi. Cuma di Nabi orang panggil mukjizat, di ini umat orang panggil keramat. Kenapa? Allah Ta'ala bagi sahabat tabi'in keramat.
Api tak makan. Bukan api, bukan sahabat. Kata Aswad Al-Ansi, dia ni kalau duduk sini siap. Orang kita balik jadi orang dia bercing. Kalau hidup orang lagi boleh api tak mati. Hatta klik negeri dia, hamba klik semula, klik Madinah. Selamat. Bolo rumah seorang api tak makan. Klik sampai rumah, masuk sejid. Kerana orang tertek keluar, masuk sejid dulu. Masuk sejid, dia semai sunat, mari Umar. Ya Kuzari pada Umar, ya Ataria ni, berkah demo, bawa dalam api, tapi api tak makan. Wayak habis. Dan Umar wayak pada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar kata, alhamdulillah, Allah Ta'ala bagi kekuatan pada ini umat, supaya kekuatan yang Allah Ta'ala bagi pada Anbiya alaihi wassalatu wassalam, Nabi-Nabi. Ini kelebihan kita, ini umat. Hijab dakwah ni Allah Ta'ala bagi pada kita. Kenapa Allah Ta'ala bagi khamat pada ini umat? Mukjizat di Nabi dulu pada ini umat. Kenapa? Karena Allah Ta'ala pada kita hijab Nabi. Allah Ta'ala bagi walaupun kita bukan Nabi, hijab Nabi. Bukan suka hijab Nabi, hijab kita hijab Nabi. Tapi luah pada Nabi, gedabah pada Nabi dulu lagi. Nabi dulu ada kawasan. Kaum masing-masing. Tapi kita ni untuk semua umat hingga sampai hari kiamat. Lah ni kita boleh doa untuk semua umat hingga sampai hari kiamat. Doa hidayah pada semua umat hingga sampai hari kiamat. Kita bila minta apa pada semua umat pada hari kiamat. Lah ni jangan bakhil pada doa. Duit tak habis. Ni doa bergerekut juga. Duit rekut dah. Ya Allah, apa dosaku? Tak ingat ke umat langsung. Doa gerekut juga. Tak ingat pada umat. Kalau makannya kedekut pada kita letih kerja, pada orang letih apa? Ya Allah, apa dosaku, apa dosa umat? Ya Allah, wisihatku, wisihat umat. Ya Allah, jauh bala padaku daripada semua umat. Tajuk tu, insya-Allah kita doa sebanyak mana orang dan sebanyak tu lah Allah Ta'ala hantar malaikat doa kita seorang. Kita bakhir tu apa bakhir? Kelekuk pada kedekut pada malaikat Allah Ta'ala pun kedekut juga tak hantar malaikat doa kita. Doa kita tu nak terima tak tahu, tapi doa malaikat cerak kerana malaikat tak ada berdosa. Sebab tu jangan bakhil. Dan satu syarat doa mustajab, doa pada saudara yang tak tahu. Di Merkaz Jalak amal Kekuzari semua. Tajuk belakang dak, zikir belakang dak, alhamdulillah zikir belakang. Takbir tu ulah dia belakang dak. Ya tanya lah tu, dakwah kena tanya tu dek tergalak. Dakwah tak ada ke takbir tu ulah pula. Kok mana? Zikir tak ada. Profesor Nadir Ali Khan di Nizamuddin kata hidayat dia, mun nak kena ada orang pelik. Orang pelik. Lana. Orang kaki dua, tangan dua ni pelik lana. Duduk sejik. Baik duduk sejik. Mani telagor kat sejik. Jamai dekat tu sejik. Tapi tak ada takbiratul tu pelik. Bukan kaki kecak tak pelik kau nak. Pelik. Waduh apa dengan jamai tak ada juga. Biasanya mana tak ada. Itu orang pelik. Sebab tu jangan jadi orang pelik insyaAllah ni. Pas tajuk tak bangun zikir tak ada. Orang pelik lalu dah keluar dakwah. Kalau tak ada apa, lek di rumah pun lek tak ada. Dah keluar tak ada lagi. Tak ada apa. Orang pelik lalu dah kita. Sebab tu jangan jadi orang pelik insyaAllah ni. Tajuk kena jaga. Tapi ulah kena widai. Jemaah kena jaga. 40 hari widai. Satu keramat 40 hari ni. Kafiah nak jadi orang pelik tu. Tak ada payah kita tengok kau jambai. Orang duduk semaya duduk kau jambai lagi je lah orang pelik. Kalau senap perut tak apa nak buat gana. Kok mana orang tak ada. Widai takbiratul ula.
Dia tu pelak jadi orang pelak lalu dah. Sebab tu tuan dan saudara yang mulia, pisah. Kena buat ni pisah. Baik kiri kita. Sebab tu benda ni Allah Ta'ala wik kita. Benda Nabi wik kita ni. Ini umat. Sebab tu keramat kita ni. Mukjizat Nabi dulu ada di kita lah ni. Kerana kerja dakwah Allah Ta'ala bagi pada kita. Bahkan lebih pada Nabi dulu kerja luah kita. Jalan hidayat kata ulama untuk ini umat dua. Dengan jalan da'i, jalan mad'u. Nabi dulu jalan hidayat da'i, buat dakwah. Umat dulu jalan hidayat kena dakwah. Dan kita ini umat ni da'i lagi, mad'u lagi. Waktu kita keluar, wakgah kita da'i. Waktu kita duduk rumah, gah kita mad'u. Semua jalan hidayat belaka tu. Pisik untuk ini umat. Umat dulu sumat sejalan tak ada lah. Ya lorong merisau ya. Mad'u saja, kena dakwah saja. Nabi dulu da'i saja. Kita ni perlu berdua. Rajin kita pergi dakwah demo. Buat kita malah lemah ke dakwah kita pula. Mulia kita ni. Hijau Nabi kita dah. Bahkan ini umat lebih pada Nabi dulu. Derajat Nabi lebih demo. Masuk syurga demo dulu. Lebih dari segi apa? Umat banyak, pengikut banyak. Kok mana umat lebih pada Nabi tak? Derajat lebih Nabi. Derajat lebih Nabi, umat duk bawah. Terlebih juga pengikut banyak. Dia ada dalam hadis Riyadhus Salihin. Orang duk ramai daripada masyarakat. Seorang Nabi masuk syurga seorang diri. Nabi syurga seorang diri. Berjaya ke tak berjaya? Dia mahu tak berjaya. Ya awak dakwah kena. Tak ada pihak turut serabut. Pihak awak tak berjaya. Kita awak berjaya lah. No berjaya. Orang turut banyak berjaya. Bukan. Berjaya sebenarnya. Faman zuhziha anin nar. Wa udkhilal jannata faqad faz. Itu berjaya sungguh. Dah wakgah lama, tak ada orang tukar serabut, tak berjaya. Piawa, ya. Kita ukur di mana berjaya tak berjaya. Orang turut ramai, berjaya. Tak ada orang turut tak berjaya. Ukur di situ. Berjaya kepada Nabi, berjaya seorang diri. Seorang Nabi masuk syurga 3 orang. Seorang Nabi lagi masuk syurga, pengikut dia tak sampai 10 orang. Habis kuat Nabi. Ada seorang masuk Nabi, berjuta orang di belakang dia. Pakat tengok, pia Nabi apa ni? Belakang pada orang, belakang pada puak Nabi-Nabi ni. Lepas suk Nabi tu. Nabi mana pula ni? Umat banyak ni. Maka jawab Sarah, mereka adalah bukan Nabi. Umat Muhammad yang buat kerja Nabi. Maka masuk surga bukan seorang. Berjuta orang di belakang. Ha? Malah nak lihat berapa orang turut dia, berapa orang hidup sunnah dengan sebab dia. Berapa orang boleh jemaah dengan sebab dia. Berapa orang boleh taruh janggut dengan sebab dia. Berapa orang boleh pakai sugi dengan sebab dia. Berapa orang boleh tahajud dengan sebab dia. Banyak mana orang tina boleh tutup rak dengan sebab dia. Banyak mana orang berdosa bertaubat dengan sebab dia. Pasal tak boleh dia lagi. Kita tak semayang ni boleh ke dia lagi. Kenapa dia asbab? Nabi kan bukan Nabi. Pala kita tegur janggut boleh ke dia. Kerana sabit dia usah bangun semula kerja dakwah ni. Sebab tu kena syukur dia ni. Oh tak sabit tu tak boleh buat. Tak kena janggut kita ni. Tak kena doa masuk jamal kita ni. Tak kena ada tidur kita ni. Tak kena jemaah kita ni. Sejak tak ada ni muncul Allah Ta'ala bagi ilham pada dia. Bangun semula kerja dakwah. Amkan kerja dakwah. Semua boleh buat kerja dakwah. Tak ada camkat orang sesak, orang kaya, alim jahil boleh buat dakwah belakang, buka semula luah. Dia tu sepek ulama saja. Dakwah juga ulama buat. Tapi sepek buat tu orang lain tak boleh buat. Orang lain saja buat dakwah. Jom dulu ada dah. Dakwah tak ada mati. Ada kerja dakwah. Tapi pilih orang. Lah ni buka luar. Setiap orang boleh buat dakwah. Orang mu'allah buat dakwah.
Orang tak semaya buat dakwah. Buka luar, banyak orang dapat hidayah. Sebab tu kena syukur ni. Syukur alhamdulillah dengan berkat bangun Maulana Ilyas, hidup semula kerja dakwah. Kita khabar semula. Cuba tengok tu nenek kita tu. Hak tak ada dakwah lagi, balah mana semaya mereka. Semaya mokpok kita lah, no ke dakwah tak ada mari dulu. Nikah orang kita lah, no. Menega lah, no. Orang tino pakai lah, no dulu. Ke dakwah tak ada mari dulu. Ngembai beli kereta ikan. Kain putih dia tak bala kena pergi buat haji dah. Tapi dia ngemai, kemai kata, dia beli ikan. Kau dakwah tak ada mari dulu. Kita tahu dulu, kau dakwah tak mari dulu. Kita berkat dakwah mari ni, kita sedar. Batu kita kena puasa mujur ni. Ni kebaik, no ayat tu, mulia ini umat. Mulia mana? Boleh bawa umat bukan seorang, berjuta orang di belakang dia. Nabi dulu kadang-kadang tak ada seorang habuk. Kenapa Allah Ta'ala bagi kerja dakwah pada kita ni? Sebab tu kena rasa hargai, rasa harga mahal. Satu nikmat kerja dakwah ni. Dia tu hemik balah, hemik kelik kerja dakwah. Allah Ta'ala nombik agama dah. Kena takut lebih dah. Wayak lebih, kena nombik agama pada mung dah. Dia cabut kerja dakwah, Allah Ta'ala nak cabut benih agama dalam tubuh kita. Satu hari agama akan tubuh habis pada diri kita. Bukan khayal lah ni. Terah tengok. Terah berhenti tengok. Terah tinggal tengok kalau mana ke depan kita. Mula-mula sekali agama kata ulama, Allah Ta'ala ambil hati kita. Agama hati kita ambil hati. Punuh hati dulu. Semaya tak ada khusyuk. Wa amal tak ada ikhlas. Kena tinggal dakwah lagi. Mula-mula punuh hati. Amalan batin punuh dulu. Amalan hati punuh dulu. Ikhlas tak ada, khusyuk tak ada, zikir tak ada tawajuh, baca Quran tak ada ikhlas, maya tak ada ikhlas. Kata ulama apabila kita betul kerja dakwah, pasak mari mula sekali hati kita akan rusak. Amal hati dulu. Kerana syaitan tak gaduh di luar ni, gaduh di hati. Semayalah banyak mana tak takut. Puasalah banyak mana tak takut, tapi hati yang baik ni dulu. Punah ikhlas bercing. Terbakar segala amalan kita. Sebab tu tuan-tuan ya, kerja dakwah kita hargai, saya. Hargai. Kena saya kerja dakwah ni. Satu hadiah Allah Ta'ala bagi pada kita. Dan kita dah jumpa kerja dakwah ni. Dia kena pegang dan gigih dia, jangan cabut. Jangan buat lucu. Jangan sampai mati insya-Allah. Tanya Allah tu. Esok orang mari nak bayar, masyarakat kita mari. Pas poyak tadi kita ni nak tempat ni, tuan rumah ni. Sepernakan tetamu Rasulullah. Cik boleh tetamu Rasulullah ni, kalau nak beli barang apa, cik boleh yang mana jangan perlu. Ai kalau boleh khidmat, tak ni tak kena pergi. Kena jamu supaya apa mereka boleh agama dengan sempurna. Tu ulama-ulama Nizamuddin ajar kita. Apa dak khidmat Nizamuddin, ulama nasihat, kita di sini khidmat sebagai tuan rumah. Dan orang mari sebagai tetamu Rasulullah. Bala mana nak selamatkan dia. Jangan duit dia, jangan hilang. Jangan orang-orang jual tipu dia, katak dia. Jual mahal telajak. Boleh kita rah bagi beli. Lama kita tolong kita katak tambah tak leh lah tu. Jadi nainah tak leh tu. Selamatkan duit dia. Tetamu Rasulullah mari kita tuai rumah dah. Tu ulama Nizamuddin nasihat waktu amat kermat ialah tu dah. Mungkin sebagai anak tepat. Orang magi sebagai tetamu. Kalau yang nak beli baju, membuat pergi sebagai rahabat. Takut tipu dari India. Kalau yang nak tukar duit, mutu long bawa pergi. Kita ada mutu, ada hajat nak beli ubat. Kita muat mutu, misalnya tak ada sinilah. Muat mutu kedai mari dia. Munyak mutu kita sangat jangan ambil nama. Itu panggil orang ra'i tetamu Rasulullah. Kita tahu rumah ada orang ada mutu, hari mutu. Oh ya, pihak ada hajat tak apa, kita telah buat pergi. Demo tetamu Rasulullah kita anak tepat. Siapa sepenuhkan hati tetamu Rasulullah, insya-Allah Allah Taala sepenuh hajat dia. Kita sepenuh ni sebagai tetamu Rasulullah.
Orang mari ni tetamu Rasulullah, esok kita tengok. Kalau tepat luar, bagi kita lepas demo dulu. Yuk siruna ala anfusihim itu. Jamai jangan berebut we demo dulu. We ke sini. Kalau makan we demo dulu, kita ke dia. Kalau boleh lagi ada apa hadiah pada tamu Rasulullah. Kalau ada duit, beli wah kayu, beli air, peralik hadiah. Okay. Tak kena pergi beli renung. Tapi ada duit. Boleh bekas juk nanti hadiah pada air. Apa kau ya air? Tapi pahala berapa? Pahala bagi minum orang dah harga berapa? Tak akan dapat. Demo semaya kita dapat. Orang zikir kita dapat. Orang baca Quran kita dapat. Berkat air kita wiwa pekok. Beli fomsa. Beli air batu boh. Asjuk boh. Orang nampak dagang tetamu salah bagi jamu macam ni. Apa? Pekok pergi. Kerbau. Tapi kita akan tengok ganjaran lepas pada mati esok. Mana semaya banyak kan ni? Apa tak ada semaya tu lalu? Tu menjamu orang tempat jo tu. Berapa orang makan airmu? Dan semaya mereka mu dapat pahala. Balas tu. Kerana kita sebagai tuan rumah dan orang mari sebagai tetamu. Macam mana sahabat mereka raih pada tetamu Rasulullah. Dan Allah Ta'ala puji mereka dalam Quran. Pas kita tetamu Rasulullah tak ada dah jamin learning. Tak orang dakwah dah. Kerana mereka ada berjalan di jalan Ta'ala. Sebab tu semua niat insya-Allah ni. Subhanallah di subhanakallah bika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik.